akidah. Kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey, sebelum tu syirik tu siapa tahu. Yang ni kita boleh soal jawab lah. Sebelum tu saya nak tanya, siapa tahu syirik tu apa? Kalau dia boleh bagi tahu secara ringkas. Yang kamu faham syirik tu apa? Kamu nak jawab? Siapa jawab dia pandai. Syirik tu benda apa? Syikin ke? Biasa kita dengar syikin. Ataupun syirik ke? Syirik kan kadun tu. Syirik tu apa? Siapa tahu? Tanya mak kat sebelah. Kalau ada mak. Syirik tu apa? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah. Okey, perbuatan menyekutukan Allah. Menyekutukan tu apa pula? Apa maksud menyekutukan tu? Okey, syirik ni menyekutukan ni macam maksudnya kalau kita ada kekasih, kalau orang tu ada kekasih dia ada kekasih, dia tak setia pada kekasih tu, dia ada kekasih yang lain. Maksudnya dia menduakan kekasih dia. Tapi konteks dia kat sini, kita menduakan Allah lah. Kita menyembah selain daripada Allah. Ataupun kita percaya kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Itu maksud syirik. Kita tidak meletakkan Allah tu satu-satunya Tuhan kita. Lepas tu nanti dia akan ada pula syirik yang besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Itu maksud syirik. Syirik tu menyekutukan. Menyekutukan maksudnya menduakan Allah. Okay, tak apa, kita tengok kepada buku teks kamu. Syirik. Dia ada menyembah berhala. Syirik menyembah berhala. Contoh menyembah berhala. Okay, yang saya tengok slide. Contoh menyembah berhala, tengok gambar ni. Okey, contoh menyembah berhala. Ini gambar kartun lah. Ini dia menyembah lembu. Dia orang buat lembu, patung ataupun dia buat berhala patung yang lain dan mereka sembah berhala tersebut. Berhala ni maksudnya patung. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum pembukaan kota Mekah, di Mekah tu banyak berhala-berhala, patung-patung. Maksudnya kat situ belum lagi Islam tersebar dan belum lagi pembukaan kota Mekah, kat situ banyak berhala-berhala. Kalau kat konteks kat negara kita ni, berhala ni macam sokong ke, yang ada patung-patung. Mereka menyembah berhala. Mereka buat patung tu dan mereka sembah. Itu maksud berhala, menyembah berhala. Salah satu syirik ialah menyembah berhala. Kemudian menyembah dan memuja syaitan. Memuja jin dan syaitan. Sekejap. Memuja jin dan syaitan. Kita boleh nampak tak syaitan? Setakat ni tak boleh nampak lah sebab Allah hijabkan mata kita tak boleh nampak syaitan. Tapi syaitan boleh nampak kita. Walaupun kita tak nampak, tapi ada juga yang menyembah dan memuja syaitan. Syaitan ni lebih kurang jin syaitan tu seangkatan dengan dia. Dia minta tolong pada syaitan. Syaitan tu wujud tak? Wujud. Sebab dalam Quran pun ada sebut syaitan dan jin. Minal jinnati wan nas. Sebut. Jadi ada orang yang memuja dan menyembah syaitan. Sebab apa? Sebab dia boleh minta tolong pada jin tersebut. Sebab tu berlakunya macam-macam. Santau, sihir. Dia minta tolong daripada jin tu lah. Itu maksud menyembah jin dan syaitan. Kemudian dia mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Ini orang yang kita sihir orang ni, perbuatan yang paling dosa yang paling besar kan. Sebab dia meminta pertolongan daripada selain daripada Allah. Jadi kena elakkan. Jangan percaya kepada bomoh dan sebagainya. Bomoh ni lebih kurang macam dia dukun lah, dukun. Ada bomoh, kita tak boleh kata bomoh ni semua bomoh yang salah, yang sesat.
Ada bomoh yang dia menggunakan perubatan secara baik, secara Islam. Itu bomoh yang baik lah, bomoh yang boleh dipercayai. Ada bomoh yang salah. Yang bomoh yang salah tu dia minta tolongan daripada jin dan syaitan lah. Kalau dia ubat kita menggunakan penawar, ubat, dia gunakan ayat Quran, itu boleh. Itu tak apa. Sebab kita bukan minta tolong pada bomoh tu. Dan bomoh tu pula dia bukan minta tolong daripada jin. Bomoh tu dia minta dia menggunakan penawar daripada Al-Quran ataupun daripada penawar-penawar daripada penawar yang ada di muka bumi ni lah. Itu bomoh tak apa. Yang salah bomoh yang minta bantuan daripada jin dan syaitan. Itu tak boleh percaya. Kemudian berdoa kepada makhluk selain daripada Allah. Kita minta doa kepada makhluk lain. Kita tak, contoh kita kata kita pergi mana-mana, kita percaya kepada satu benda tu. Contoh kita tengok busuk ke apa ke, kita tengok macam lain lah busuk ni. Kita tengok, kemudian kita minta doa. Ataupun kita menggunakan manusia lain. Kita pergi ke kubur ke orang yang dah meninggal, orang tu orang yang hebat lah. Wali ke apa ke, kita minta doa. Kita kata, wahai wali, kau perkenankanlah kau perkenankanlah doa aku. Aku nak jadi pandai ni. Kau kabulkan doa aku. Dia minta tolong daripada orang yang dah meninggal, daripada makhluk. Itu salah, itu syirik. Kalau nak minta doa, terus minta doa kepada Allah. Sebab Allah tu Tuhan kita. Dia yang mengabulkan doa kita, bukan makhluk. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 89. Kita akan tengok pengertian syirik. Setakat ni boleh dengar? Okay, Ustaz kena ada apa? Buhala. Sekejap lagi Ustaz cakap dengan korang, kamu tak dengar ke apa? Tahu pula. Dengar Kalau Ustaz tanya tak apa, kamu boleh buka mic, kamu boleh respon Okey, seterusnya kita tengok kepada pengertian syirik. Apa maksud syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Syirik ni dia boleh berlaku sama ada i'tiqad. I'tiqad ni kita beriktikad dalam hati. Contohnya kita pergi satu tempat tu, kita tengok ada benda yang besar, contoh patung besar ke apa, tiba-tiba kita tengok, patung ni besar ni, mesti dia hebat ni. Jadi kita dah beriktikad, kita patung tu hebat. Lepas tu kita tengok benda lain pula. Kita tengok ada setengah orang dia menyembah matahari, ada yang menyembah binatang pun ada. Dia tengok binatang tu besar sikit, contoh tengok gajah ke apa ke, dia disembah binatang tu. Walaupun kita tak melakukan benda tu, kita hanya terniat dalam hati je. Hebatlah benda ni. Dia ni ada kuasa kot, ataupun kita kata dia ni lah Tuhan. Walaupun kita sekadar beriktikad macam tu je, kita tak sembah pun dia, itu pun dah jadi syirik dalam hati. Iktikad tu dalam hati. Perkataan ni kita zahirkan lah, kita sebut, oh ini lah Tuhan kot. Kita tengok benda-benda yang pelik-pelik, oh ini lah Tuhan, ini dia sebab dia berkuasa ni. Itu melalui perkataan. Ataupun perbuatan kita terus sembah, sujud ke, kita buat sesuatu benda yang boleh menyebabkan kita sembah benda tu. Itu perbuatan. Maksud syirik, menyekutukan Allah lah, yang tadi Ustaz beritahu, menyekutukan Allah, iaitu dia percaya ataupun sembah selain pada Allah. Kemudian dalil dia, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Jadi kat ayat kat sini dia kata, janganlah kita menyembah selain daripada Allah, sedangkan kita dah tahu Allah tu Tuhan kita, tapi kita pergi sembah Tuhan lain. Itu maksud ayat ni. Kemudian hukum mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar.
Dosa yang paling besar, yang paling pertama sekali adalah syirik. Tak ada dosa lain yang setanding dengan syirik. Walaupun orang tu, contoh kalau orang tu dia bunuh mak dia sendiri, dia bunuh mak dia sendiri, dia cincang mak dia tu, lepas tu dia goreng pula, dia makan mak dia, lepas tu dia ajak orang lain makan sekali daging yang dia dah cincang. Ni contoh ini dosa yang paling besar ni. Dia cincang-cincang daging mak dia tu, dia bunuh, kemudian dia bagi makan orang lain sebab dia marah sangat kot kan. Dia dah buat dosa lah, dosa tu dosa besar, tapi tak boleh tanding dosa syirik. Dosa syirik lagi besar pada dia bunuh mak dia sendiri. Itu bahaya syirik. Sebab dia duduk di satu dosa syirik ni. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada? Boleh start teruskan? Okey, kita tengok ke muka surat 90. Jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali dan syirik khafi. Kali lagi, syirik apa? Syirik jali dengan syirik khafi. Okey, kita tengok syirik jali. Pengertian syirik jali. Syirik jali, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Ini syirik yang jelas, orang kata. Syirik jali ni syirik yang nyata, yang jelas. Iaitu kita percaya kewujudan Tuhan lain selain pada Allah. Kita tengok benda lain, kita percaya, oh apa banyak ada lagi Tuhan lain. Itu syirik jali. Kita percaya dan kita sembah pula Tuhan yang lain tu. Okay. Dan syirik jali ni dikategorikan sebagai dosa yang besar, yang paling besar. Contoh dia, menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah. Ini contoh yang tadi Ustaz beritahu lah, menyembah berhala, matahari dan sebagainya. Benda-benda yang kita tengok, benda yang selain daripada Allah, bila kita sembah, itu panggil syirik. Tak kisahlah kecil ke, besar ke apa ke, tapi kalau kita percaya dan kita sembah benda tu, dia boleh jatuh syirik. Dan kita minta pertolongan daripada selain daripada Allah. Okey, tapi boleh tak sekarang ni, sebab kita sekarang ni duduk kat dunia, kita perlukan pertolongan orang. Okay, contohlah kita sakit, kita demam. Lepas tu, kita dah belajar pasal syirik. Tu kita Ustaz dah ajar, kata minta pertolongan daripada selain daripada Allah boleh jatuh syirik. Habis tu kalau kita sakit, kita demam, kita tak payah pergi klinik. Boleh ke macam tu? Tak payah pergi jumpa doktor. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Kalau kita sakit, ataupun sekarang ni zaman COVID lah, kita dah kena COVID. Alamak, tak lagi kalau kita pergi klinik, kita jatuh syirik pula sebab kita minta tolong pada doktor. Boleh kan macam tu? Tak payah pergi klinik. Siapa boleh jawab? Tak apa, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Okay. Okay, jadi bolehlah. Sebab itu bukan kita nak tolong bermaksud kita nak menyembah orang tu, bukan kita nak sembah doktor tu, dan kita tak percaya pun. Contoh doktor tu dia ubat kita dah sakit, kita demam tadi, kita pergi klinik, doktor tu ubat kita, kemudian kita sihat. Iktikad kita apa? Kita tak boleh katakan doktor tu yang bagi sihatkan kita, ubat yang dia bagi tu yang sihatkan kita. Itu baru jatuh syirik. Kalau kita percaya doktor tu yang bagi sihatkan kita dan ubat yang dia bagi tu boleh sihatkan kita, itu baru jatuh syirik. Tapi kalau kita pergi minta tolong, diubatkan kita, dan iktikad kita masih sama, kita kata doktor ni hanya asbab saja. Dia hanya mengubat kita je, dan ubat dia pun sebagai asbab. Tapi yang menyembuhkan hakikat dia siapa? Allah yang sembuhkan kita. Itu tak syirik. Sebab kita percaya dan yakin kuasa Allah yang sembuhkan kita, bukan doktor dan ubat tadi. Maksudnya kat dunia ni kita bolehlah minta tolong pada sesiapa, selagi kita tak menyembah dia dan kita tak percaya dia yang memberi kesan kepada kita. Contoh kalau kat sekolah pun boleh jatuh syirik juga. Contoh kita belajar, lepas tu cikgu kita tu ajar kita sampai kita pandai. Lepas tu kita kata,
Oh, selama ni aku belajar pandai ni, cikgu ni lah yang bagi aku pandai. Tapi kalau kita percaya je tu, tu pun belajar satu syirik. Sebab apa? Sebab kita yakin cikgu tu yang bagi kita pandai. Sebenarnya bukan cikgu tu yang bagi kita pandai. Cikgu tu pun macam doktor tadi. Dia menjadi perantara saja. Asbab saja. Yang bagi kita pandai siapa? Yang bagi kita pandai hakikat dia Allah. Itu tak syirik. Tapi kalau kita yakin cikgu tu yang bagi kita pandai, yang bagi kita bijak, itu jatuh syirik. Okay. Kemudian kesan syirik jali. Apa kesan pada kehidupan kita? Yang pertama, membatalkan akidah. Akidah kita apa? Akidah kita, kita percaya Allah tu Tuhan kita, kita percaya rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau kita melakukan satu syirik, habis kita punya akidah, kepercayaan kita semua batal. Kita jadi terkeluar dari Islam lah. Itu maksud membatalkan akidah. Kemudian yang kedua, berdosa besar. Selagi mana orang tu dia melakukan syirik, dia mati dalam keadaan syirik, dia tak sempat meminta ampun dan minta ampun kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan keluar dari Islam. Tempat dia mana? Tempat dia neraka selama-lamanya lah. Tapi kalau orang tu dia tak syirik, dia buat dosa lain, contohnya hidup dia tu dia banyak dosa, minum arak, mencuri dan sebagainya, tapi dia mati dalam keadaan tak bertaubat. Cuma dia tak buat dosa syirik saja. Dia masih ada peluang untuk Allah ampunkan dosa dia. Walaupun dia tak sempat bertaubat. Tapi kalau orang tu melakukan satu syirik, selama ni dia buat baik banyak. Dia tolong orang, dia sedekah, tapi dia buat satu dosa je. Dosa syirik je. Dan dia tak sempat nak minta ampun. Maka dia mati selama-lamanya tempat dia ke neraka. Minta lindung. Dosa lain Allah boleh ampunkan, tapi dosa syirik Allah takkan ampunkan selagi tak bertaubat. Kemudian yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Okay. Cara menjauhi syirik jali. Macam mana cara dia? Yang pertama, kita kena mendalami ilmu tentang Islam. Belajar ilmu agama, sama ada di sekolah ataupun kita tengok ceramah-ceramah ustaz yang lain. Kita belajar tentang agama Islam. Bila kita belajar tentang Islam, kita akan dekat diri dengan Allah. Maka kita takutlah nak melakukan syirik. Sebab kita yakin Allah tu saja Tuhan kita. Agama yang Allah redai adalah Islam. Okay. Kemudian yang kedua, istiqomah beribadah dan berdoa kepada Allah. Bila kita menjauhi syirik, kita akan sentiasa berdoa dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bila kita jauhi syirik, kita akan taat dan kita akan buat apa saja yang Allah suruh dan apa yang Nabi suruh. Itu kesan ataupun cara menjauhi syirik jali. Jadi kat sini kamu kena faham syirik jali tu apa? Syirik jali tu adalah syirik yang nyata, yang besar, yang jelas. Itu maksud syirik jali. Okay, setakat ni boleh faham syirik jali? Okay, Alhamdulillah. Kita tengok. Dah ada 18 orang. 70 orang. Alhamdulillah. Okay, kemudian kita pergi ke syirik khafi. Kalau siapa-siapa tak faham, tak apa, boleh tanya terus. Okay, syirik khafi tu apa? Pengertiannya, syirik khafi tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dan dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik khafi ni lawan kepada syirik jali. Syirik jali adalah syirik yang besar, yang nyata. Tapi syirik khafi ni syirik yang kecil, yang tersembunyi, yang kita tak perasan syirik ni. Syirik khafi ni kita meletakkan Allah sebagai kita tidak meletakkan Allah tu sebagai mutlak, kuasa yang mutlak dalam niat kita. Maksudnya kita ada perasaan keakuan ataupun kita rasa semua benda ni daripada aku. Contohlah, sebab tu ulama mengatakan syirik khafi ni salah satu dia riak. Riak ni maksudnya kita buat tu dengan niat lain, bukan niat kerana Allah. Jadi bila kita niat lain, dia boleh jatuh pada syirik khafi. Bahaya. Syirik khafi ni susah kita nak elak sebab kebanyakan orang dia ada syirik khafi ni. Contoh dia buat satu benda, dia niat kerana orang lain. Contoh dia belajar, kadang-kadang kita belajar ataupun kita solat,
solat kat rumah. Selagi mak ayah kita tak suruh, kita tak solat. Mak ayah kita suruh marah baru kita solat. Jadi kita solat kerana siapa? Kerana Allah ke kerana mak ayah kita? Kerana mak ayah kita lah. Itu pun itu bahaya tu. Boleh jadi syirik kopi tu. Jadi kita nak tukar benda tu, nak buang syirik kopi tu. Contoh kita ni pelajar yang paling pandai dalam kelas. Kita bijak pandai dalam kelas. Kemudian kita rasa diri kita ni, selama ni aku bijak ni, aku pandai ni, aku sendirilah yang pandai. Kita rasa kita yang jadi pandai sendiri. Sebab apa? Sebab kita ni rajin belajar, tumpu pelajaran cikgu ajar kita tumpu. Jadi hasil semua kita rasa kita yang buat. Sedangkan bukan kita yang lebih pandai. Semua Allah yang bagi kat kita. Itu boleh jatuh syirik kopi. Kita rasa bangga dengan diri kita, dipanggil keakuan. Dia rasa diri dia yang buat. Sebab tu satu hari Nabi, ada satu hadis, Nabi dia bagi tahu kat sahabat dia, jaga-jaga dengan syirik. Nabi kata kepada sahabat, jaga-jaga dengan syirik kecil, syirik tersembunyi ni. Sahabat tanya, apakah maksud syirik tersembunyi tu? Nabi kata, seseorang itu yang melakukan syirik khafi, syirik kecil ni, apabila dia solat, dia bangun solat, ketika dia solat tu, ada orang tengok dia. Dia solat dengan tertib, dengan baik. Rukuk secara tumakninah, sujud secara tumakninah, semua solat dia tu secara tertib. Kita tengok pun, bagus dia ni solat. Memang tertib. Kalau dia tengok calon contoh dia tak kahwin lagi, dia tengok ni calon bakal imamku, contoh kan. Dia tengok solat tertib, bagi salam semua cantik. Memang baguslah. Depan orang dia buat solat tertib. Tapi kalau belakang orang, dia semayang seorang-seorang kat dalam bilik dia, lebih kurang je. Ibarat ayam patuk makanan. Dia semayang cepat. Tapi kalau depan orang ramai tengok kawan-kawan dia semayang jaga elok. Sebab apa dia semayang macam tu? Itu Nabi kata, jaga-jaga dengan syirik tersembunyi. Bila dia buat suatu ibadah, dia buat ibadah kerana orang lain. Dia nak tunjuk kepada orang lain. Sebab dia ada riak, sifat riak dia tu. Jadi sifat tu yang kita nak kena buang tu. Jadi susah. Syaitan ni dia bukan dia hasut kita buat benda jahat je. Tapi syaitan punya jahatnya dia dah berjanji dengan Allah, dia akan hasut kita walaupun kita beribadah. Kalau orang tu, orang yang kuat ibadah, syaitan dia akan hasut cara ibadah lah. Dia bagi orang tu rasa bangga diri dia. Orang lain, contoh dia rajin pergi masjid, orang lain tak rajin pun. Dia rajin pergi kuliah, dengar ceramah ke. Dia rasa, orang lain tak macam ni pun, aku seorang je ni yang bagus ni. Aku seorang je yang rajin ni. Syaitan dia akan hasut melalui macam tu walaupun dia tak buat dosa. Itu peranan syaitan. Jadi kita kena jaga-jaga lah. Walaupun kita ni baik, tapi kita tetap boleh melakukan dosa. Kita kena hati-hati. Kemudian contoh riak, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Ustaz beritahu dah tadi. Riak maksudnya kita buat suatu benda tu sebab kita mahukan pujian, orang nampak. Itu maksud riak. Riak ni nampak lah. Maksud riak nampak. Nampak apa? Mata pandangan orang boleh nampak kita buat suatu benda. Jadi bila orang nampak, orang akan puji kita. Kita bagi derma, kita bagi sedekah. Kalau depan orang kita bagi sikit je. Kalau depan orang kita bagi banyak. Tapi kalau tak ada orang, kita bagi 10 sen je. Depan orang, kalau ada orang ramai, kita ambil RM10. Kalau orang tak nampak, tak bagi langsung. Ataupun kita bagi sikit je, 10 sen ke 20 sen. Itu maksud kita nak menunjuk-nunjuk riak kepada orang. Tak ikhlas. Jadi, amalan yang riak ni, Allah tak akan terima. Dan mendapat dosa pula orang tu. Bahaya riak ni. Tidak akan masuk ke syurga walaupun orang tu ada riak sebesar zarah. Walaupun ada riak kecil je, dia tak akan masuk ke syurga. Jadi hati-hati lah. Kemudian kesan syirik khafi. Apa kesan dia? Yang pertama, menghapuskan pahala amalan. Rugilah kita buat amalan kita punya banyak, tapi disebabkan riak sikit je, sebesar zarah tu je, habis amalan kita, Allah hapuskan. Rugi. Tapi andai kata kalau kita dah terbuat, kita minta ampun lah. Minta ampun, ya Allah, aku minta ampun. Aku taubat dah, tak nak dah riak. InsyaAllah lah Allah akan terima amalan yang kita buat dah tu. Yang penting kita kena ada
perasaan sebuah salah dan kita kena rasa minta ampun kepada Allah. Kemudian mendapat dosa dan kemukaan Allah. Semestinya Allah tak suka kan? Dan dosa. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang. Kalau orang buat syirik ni memang hidup dia takkan tenang. Cara menjauhi syirik khafi, yang pertama, melatih diri supaya ikhlas kepada Allah. Cara nak latih dia, tak dapat tidak, memang kita kena belajar ikhlas. Tapi mula-mula memang tak ikhlas. Jangan pula kita jadikan alasan, kalau contoh orang tu tak nutup aurat kan. Kalau seorang wanita tu tak pakai tudung. Jangan jadikan alasan, tak boleh lah, tak sampai seru lagi, nantilah. Kalau aku pakai ni pun, tak ikhlas, buat apa Allah tak terima. Itu tak boleh. Sebab sesuatu ibadah yang wajib, kita wajib kena buat. Walaupun secara terpaksa. Mula-mula memang kena paksa diri dulu. Contoh dia tak solat kan. Dia tak boleh kata, kalau aku solat ni pun buat apa, tak kira Allah tak terima. Aku solat terpaksa. Baik tak payah solat. Tapi kalau dia tak solat lagi dosa. So tak dapat tidak, perkara yang wajib, dia kena paksa diri dia juga buat. Dia paksa, lama-lama dia akan jadi biasa. Baru jadi ikhlas. Sesuatu benda tu dia takkan ikhlas lagi kita tak paksa diri kita. Kalau kita nak sedekah pun, kalau kita ni memang jenis kedekut, memang tak suka sedekah, kita kena paksa diri kita. Mula-mula walaupun tak ikhlas, kita bagi juga. Tak bagi banyak pun, kita bagi sikit. Lama-lama dia akan jadi tabiat dan kita akan jadi seronok pula kita buat satu benda tu. Tak apa, mula-mula kena paksa, lama-lama baru ikhlas tu akan datang. Kemudian cara menjauhi syirik yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. So bila kita nak ikhlas ni, kita kena sembunyikanlah amalan yang kita buat. Janganlah sikit-sikit nak tunjuk. Sekarang ni zaman media sosial kan. Bagi sedekah pun nak ambil gambar, nak tunjuk, nak selfie. Selagi kita tak tunjuk, kita tak rasa kita ni menderma. Itu tak boleh. Tapi adakah salah kalau kita menderma, kita ambil gambar? Tak salah. Cuma yang lebih baik, kita bersedekah dalam keadaan tak menunjuk. Kalau menunjuk, itu terletak pada niat pula. Kalau dia menunjuk, dia ambil gambar, tapi niat dia sebab niat dia nak bagi orang lain ikut, dia menderma, itu tak salah. Tapi kalau niat dia nak bagi komen banyak, like banyak, orang puji, itu boleh jadi syirik lah. Tak ikhlas. Syirik khafi. Okay, kemudian cara menjauhi syirik khafi yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kita rasa hebat. Kita buat solat yang tadi tu, kita buat cantik pun kita rasa hebat aku ni. Kita jadi rajin sikit, kita jadi pandai sikit, hebatnya aku ni, orang lain tak hebat pun. Itu kena elakkan. Okay. Faham? Okay, ada soalan tak? Kita dah habis ni. Ustaz. Semua si hidup lah. Sebab Ustaz nampak hanya ada beberapa orang je yang buka kamera ni. Kan? Yang lain gimana? Kalau tak ada soalan, Ustaz yang tanya kamu, boleh ya? Cuma Ustaz nak sebut nama kamu, Ustaz dah lama tak ada kamu, Ustaz pun dah lupa kan. Lupa lah nama kamu. Lepas tu ada yang tak gunakan nama sendiri. Jadi Ustaz nak panggil kamu agak susah. Kalau Ustaz terpanggil nama mak ayah kamu boleh kan? Okay. Ustaz nampak kat sini yang ada kamera ni, Zoriah. Boleh on kan tak? Mic kamu. Zoriah 70. Okay. Kamu apa? Putri ya nama kamu? Sudah. Zoriah. Nama kamu apa? Kasih. Kasih. Terima kasih. Boleh tak kamu bagi tahu kat Ustaz, syirik jali tu apa? Mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala atau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Okey.
Tak apa, yang tu kamu baca. Okay, apa yang kamu faham kamu tak payah tengok jangan tutup lagi mic. Kita buka mic tu. Ustaz, kita tutup. Okay. Apa yang kamu faham syirik jali ni? Syirik jali dengan syirik secara ringkas dengan syirik khafi ni. Syirik jali tu syirik apa? Syirik khafi tu syirik apa? Syirik jali tu syirik besar ke syirik kecil? Syirik besar. Syirik besar. Syirik khafi? Kecil. Yang kecil ataupun yang tersembunyi yang kita tak nampak. Okey, terima kasih. Okey, tadi Ustaz nampak Izzat. Izzat boleh buka mic dengan kamera tak? Okey, Izzat. Apakah contoh syirik jali? Contoh. Apa contoh dia? Menambah bahala. Menyembah bala lagi. Matahari. Matahari dan sebagainya kan. Tapi apakah contoh syirik khafi? Riak. Apa? Riak. Okey, riak tu apa? Riak tu apa? Kita nak apa? Kita nak buat satu benda tu sebab apa? Riak tu macam mana? Yang kamu faham riak tu. Kamu pernah dengar kan? Perkataan riak kan? Yang kamu faham sendirilah riak tu apa? Jawab je, tak apa. Salah tak apa. Yang kamu faham riak tu. Siapa-siapa boleh tolong tak? Siapa faham riak tu apa? Damia. Mana Damia? Ada tak Damia? Riak belagak. Riak? Belagak. Belagak ataupun kalau belagak ni lebih kurang agak, tapi cuma belagak ni kita jadikan dia sebagai takabur. Kita sombong. Riak ni kita nak menampakkan sesuatu benda yang kita buat tu bagi orang lain puji. Itu maksud riak. Lebih kurang lah kan. Kita nak menunjuk-nunjuk. Okey, terima kasih. Haziq ada Haziq? Haziq tadi. Haziq Ikmal. Yang tadi Izzat kan. Yang ni Haziq Ikmal. Ada tak? Baik. Haziq Ustaz panggil dia left dah. Ustaz lupa nama ni. Apa nama ni? Anak Cikgu Alisa. Nama apa ni? Anak Cikgu Alisa ni. Nama apa ni? Ustaz lupa lah. Aduh. Dalam otak sekolah. Aizat nama apa anak Cikgu Alisa tu? Kamu dengar tak Ustaz panggil ni? Tak apalah Ustaz panggil Fakihah. Mana Fakihah? Fakihah, kamu jangan takut nak menjawab. Bukan nak denda pun. Okey Fakihah.
Saud lah. Ya, saya cakap. Okey, Fakihah. Apakah kesan syirik jali dalam kehidupan kita? Kesan syirik jali Kesan dia. membatalkan akidah dan Okey, berdosa lagi. besar. Satu lagi. Dijanjikan azab yang pedih. Okey. Tadi kamu kata membatalkan akidah. Apa maksud membatalkan akidah tu? Apa maksud membatalkan akidah? Lupa dah. Membatalkan keislaman dan keimanan kita. Selama ni kita orang beriman, kita percaya kepada Allah. Tapi disebabkan kita syirik jali, habis kita punya keimanan dan keislaman kita. Kita dah keluar dari Islam lah. Itu maksud membatalkan akidah. Okey, terima kasih. Kemudian Iris Sofia ada tak? Iris Sofia. Nama ada kat sini tapi orang dia tak menyaut. Khairul Anwar. Khairul Anwar ada? Susah buat belajar online ni. Kalau kat depan tu kalau kamu tak panggil, tak menyaut, tak hutan. Tapi ni tak boleh nak buat apa. Tak apa, kamu jawab je. Bukannya salah pun. Kalau salah pun tak kena apa-apa pun. Mana Khairul Anwar? Pun tak menyahut juga. Nurul Alisa. Ya, Ustaz. Baru ada. Kamu pergi mana? Jangan tutup mic tu, buka-buka. Ada je. Ada je. Mana kamera kamu? Buka lah, kawan-kawan lain rindu nak tengok kan. Kamu ni nak buka kamera pun kamu malu-malu. Iris, janganlah tutup mic tu. Ustaz nak tanya soalan ni. Buka lah mic tu. Tadi ada hilang tau. Mana Iris Sofia? Okey. Saya nak tanya kamu. Okey, apakah kesan syirik kopi? Okey, tak apa-apa, dia nak siap dulu. Okey, tak apa. Siapa-siapa yang boleh tolong jawab dulu yang tadi Ustaz tanya, kesan syirik kopi. Siapa boleh jawab? Saya. Alisa. Tadi Ustaz panggil kamu kan? Alisa, okey. Kesan syirik kopi. Apa Alisa? Menghapuskan pahala amalan, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup tidak tenang. Okey. Hidup tidak tenang ni, macam mana contoh hidup tak tenang ni? Macam mana contoh dia? Hidup tidak tenang. Selalu kena kata.
Lalu kena kacau. Selalu kena kacau. Siapa kacau? Kawan kacau, orang sekolah kacau. Adik, Aizat, apa yang kena kacau tu? Hidup tidak tenang maksudnya hidup kita ni, hati kita ni sentiasa tak tenteram. Sebab tu kadang-kadang boleh berlaku macam-macam kan. Berlaku bunuh diri, berlaku dosa-dosa yang lain. Sebab apa? Sebab hidup kita ni sentiasa tak tenang. Walaupun orang tu kaya, sekaya macam mana pun tidak boleh menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan seorang tu. Jadi cara nak tenang, tak dapat tidak, kena kembali kepada Allah. Kena beriman betul-betul kepada Allah. Dan salah satu dia, dia kena jauhi daripada syirik lah. Itu baru maksud akan datang ketenangan dalam hati dia. Okey, tak apa. Yang terakhir, saya nak tanya soalan yang terakhir. Apa lagi nak tanya ni? Afiq. Afiq kot tadi nama anak. Cik Balisa kan? Afiq kan? Afiq Faris. Ada tak Afiq? Afiq Faris. Ke Afiq yang anak Cikgu Lisa ke Afiq lain lah? Itu apa? Akil lah. Akil, ya Allah. Serius. Oh, saya ingat. Akil lah, mana Akil? Allah, betul lah. Akil ada Akil? Ada. Jangan tutup. Buka mic tu Akil. Buka mic tu Akil. Okey, Ustaz tanya soalan senang je Akil. Apakah hukum mensyirikkan Allah? Boleh jawab tak Akil? Haram. Haram. Haram dan berdosa Besar. berdosa besar. Kamu jahat Akil lah? Jahat. Okey, terima kasih Akil. Okey, jadi Ustaz rasa setakat tu dulu kita punya pelajaran hari ni. InsyaAllah kita hari lain nanti mungkin kalau Ustaz tak buat Google Meet, mungkin Ustaz akan bagi video ke. Dan lepas ni kita akan ada satu lagi kan hari Jumaat. Hari Jumaat. Yang tu mungkin Ustaz akan buat Al-Quran. Kalau untuk hari ni, Ustaz akan buat selain daripada Al-Quran lah, ibadah ke, akidah ke. Tapi untuk hari Jumaat, Ustaz akan buat Al-Quran. Mungkin Ustaz akan buat Google Meet. Jadi sebelum ni kamu dengan Ustaz Hafizan Al-Quran, dia buat macam mana? Dia bagi video ke apa? Sebelum ni dengan Ustaz Hafizan, dia bagi Al-Quran, dia ajar kamu. Dia ajar macam mana? Dia bagi video ke? Dia buat macam mana Al-Quran? Belajar Al-Quran. Siapa-siapa boleh jawab tak? Kan? 50 orang dalam ni tak nak jawab. Apa kamu ni? Suara kamu ni semua suara emas ke apa? Ada emas dalam mulut. Tak mau buka. Takut keluar emas tu. Ustaz tanya soalan. Sebelum ni dengan Ustaz Hafizan, kalau Al-Quran, macam mana dia bagi PDPR kat kamu? Dia bagi video-video ke? Dia buat Google Meet ke apa? Lupa dah. Takkan yang tu pun kamu boleh lupa.
Ustaz rasa dia bagi video kan Al-Quran sebelum ni, betul tak? Okey. Ustaz anggap betul lah tu. Okay, lepas ni Al-Quran insyaAllah Ustaz cuba buat Google Meet. Kita buat bacaan. Sebab sebelum ni Ustaz buat dengan tahun 6. Kita buat bacaan sama-sama. Nanti kalau dalam hari Jumaat ni, masa pelajaran pendidikan Islam, Ustaz buat Al-Quran. Mungkin kita akan buat Google Meet dan kita akan baca macam dalam kelas lah. Baca bacaan mengikut bacaan guru kan. Nanti kamu kena sediakan Al-Quran, ambil uduk apa semua. Lepas tu kita akan baca, nanti semua kena onkan mic lah masa tu. Ustaz baca, nanti kamu ikut ramai-ramai masa Al-Quran tu insyaAllah. Okay, jadi untuk pelajaran hari ni, Ustaz rasa setakat tu dulu. Dan jangan lupa untuk kamu siapkan latihan di dalam buku aktiviti tahun 5 ni. Sini. Bermula dari muka surat 37. Tajuk yang kita belajar hari ni. 37, 38 dengan 39. Jadi kamu kena siapkan latihan dalam buku aktiviti kamu ni. Bila dah siap nanti kamu snapkan gambar kamu dan hantar ke dalam grup Telegram. Boleh? Okey, boleh ya? Boleh. Okey. Jadi kita dah habis kita punya pelajaran kita. Kalau ada salah silap tu, saya minta maaf. Dan selamat belajar di rumah. Jangan lupa siapkan latihan kamu. Hingga kita berjumpa lagi di lain hari Jumaat ni insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru dengar suara. Wassalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih.